Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Okay, so malam ni kisah seram subscriber lagi sekali dan hari ni adalah malam podcast. Okay, tapi sebelum tu, let's roll the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku yang cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast, dan hari ni kita ada pemanggil baru iaitu Hanafi. Assalamualaikum Hanafi. Waalaikumsalam Abang Hafiz di segmen. Terima kasih kerana invite malam ni. Terima kasih banyak. Alright. Semoga okay. kau sihat. Alhamdulillah. So far masih sihat walaupun dah kena jab dengan AstraZeneca, tapi masih sihat lah alhamdulillah. Okay Hanafi, sebelum kita start, mungkin kau nak introduce dulu diri kau kepada semua penonton. Okay. Better aku beritahulah tentang diri aku sikit. Okay, nama aku Hanafi. Umur aku 36. Asal Pekan Pahang. Aku bekerja sebagai IT support. Aku jual online bundle. Okay. Jual online bundle. Online bundle tu apa? Kau jual baju ke apa, macam mana? Aku jual baju baju bundle. Baju bundle. Okay, kejap lagi lepas kita dah settle kita punya malam podcast, kau share kau punya orang kata link untuk orang-orang nak beli baju-baju bundle ni. Aku akan letakkan dekat description. So that nanti penonton-penonton kita yang mana dapat, yang suka beli bundle, korang boleh pergi dekat page Hanafi ni dan korang boleh beli bundle dia. Okay, so Hanafi, malam ni ada berapa cerita yang kau nak share dengan kita Aku nak share pengalaman aku dalam 2 cerita. Dalam 2 cerita. Okay, alright, let's go. Take the stage. Okay, cerita pertama ni gangguan ada satu jalan ni dekat sini, mesti kalau orang Pekan Pahang mesti dia tahu punya jalan ni. Kan? Sebab banyak orang kata dah ramai kena kacau kena gangguan So ada satu malam ni, aku dengan isteri aku dengan kawan-kawan aku ni nak pergi tengok peristiwa malam lah. Contoh sahaja jalan-jalan tengok keadaan malam, tengok persekitaran alam orang kata. Lepas berkumpul dekat rumah aku tu, semua ni aku, isteri aku, kawan aku 2 orang. Aku tanya, kau nak pergi mana ni? Dia kata jalan P. Dia cakap nama aku, dia bahasakan aku ni AP. Aku tanya, kau nak pergi mana? Dia cakap kita jalan lah. Mana? Aku cakap kita pusing-pusing dekat Pandan dulu. Aku pun okey, jomlah. Kita pun gerak pusing kat Bandar Pekan tu, pusing. So lepas aku pusing-pusing, betul aku isi minyak. Aku tanya dia, lepas ni kita nak pergi mana? Jam waktu tu dah pukul 1 pagi, lebih kurang macam tu lah, 1 pagi. Dengan hujan renyai-renyai. Orang kata memang renyai lah. Syadu je hujan dia. Syadu je hujan dia. Lepas tu aku pun okey lah, boleh lah. Dia kata nak pergi jalan mana? Ada satu jalan ni dia kata jalan ni memang kalau kau lalu memang dengan lampu tak ada. Orang kata memang okey kan, hutan lah. Okey, tak apalah, jalan lah. Tak wakil lah, aku cakap jom lah. Kita saja nak tengok, bukan kita nak cari apa-apa pun. Saja nak tengok. Okey, kita orang pergi. Start pada tempat aku nak pergi ke jalan tu lebih kurang
dalam 30 kilo. Okey, aku pun start jalan. Aku jalan. Memang start pada aku jalan tu adalah rumah orang. Orang kata rumah tu tak jauh-jauh sikit lah. Satu rumah, lepas tu dalam berapa kilo ada satu rumah lagi. Ada lampu jalan pun setengah-setengah je ada lampu jalan. Yang tak ada jalan, tak ada lampu tu memang gelap lah. Cuma ada berpandukan lampu kereta je. Okey, aku pun jalan. Sampai ada satu tempat tu memang jalan tu memang tak ada lampu langsung. Kiri kanan hutan. Aku cakap, apa hal ni jalan macam ni? Kan, dia orang ni cakap, Pi, okey Pi jalan macam ni. Aku tak apa, kau okey ni, kau tengok jalan macam ni. Gila apa dulu ni, kalau kereta rosak macam mana? Aku cakap kan. Gitu. Kawan aku pun cakap, tak boleh, okey Pi, tak ada apa. Kata, aku pun jalan. Memang jalan tu memang gila lah, memang tak ada lampu semua lah. Okey, nak sampai jalan tu, aku pun tengok jam dalam dah 1.5. 1.5 aku pun jalan. Aku cakap kawan aku, ni kita nak pergi Ceni ke? Ceni Pi dia kak. Tapi tak sampai Ceni lagi. Dia ada sempang untuk masuk, ada satu jalan ni. Okey, aku pun tak banyak cakap, aku pergi. Nak sampai ke jalan yang ada gangguan ni, dia ada sempang 3 tu. Straight tu ada jalan dalam nak ikut jalan Temeloh. Jalan Maran ada jalan dalam. Belah kiri ni ada petrol pump. Jalan tu lah nak masuk ke jalan ada gangguan tu. Sebelum aku jumpa sempang 3 tu, memang benda tu dah beri hint aku awal-awal. Kini kau tahu apa nak jadi? Kereta aku memang aku tak pasang radio. Tiba-tiba radio kereta aku bunyi. Macam orang menjerit kau tahu. Aduh. Okey. Tiba-tiba menjerit. Aku macam aku dengan bini aku dengan kawan aku macam tergamam sekejap. Kira kata radio tu memang aku tutup sepanjang perjalanan. Memang aku tutup. Aku cuma nak borak-borak je dalam kereta. Sampai dekat sempang tu aku cakap, apa salah bunyi radio tiba-tiba. Tiba-tiba menjerit bunyi suara orang menjerit. Bunyi kau ni buat suara pula. Okey. Okey, kita orang fikir apa salah? Kata tak apalah Pi, kita bacalah apa yang patut. Aku pun masuklah sempang tu. Aku jalan lagi. Aku tanya kawan aku, dekat mana bro jalan ni? Kita jauh lagi ke? Kawan aku cakap, dalam 5 kilo lagi kita sampai. Aku pun jalan. Lepas tu nak masuk jalan tu je, aku rasa lain macam. Rasa macam kenapa seram sejuk lah. Aku cakap pada diri aku lah. Yang lain ni semua dalam kereta ni memang tak bercakap terus. Aku cakap apa hal ni? Sampai je masuk ke jalan tu ada selekor pertama. Memang selekor tu memang tajam gila. Aku cakap memang tajam gila. Orang kalau kau masuk selekor tu, orang depan tu takkan nampak kau. Orang yang belah depan tu takkan nampak kau. Confirm kalau kau masuk jalan orang yang belah depan tu, silap dia boleh langgar kau depan. Aku pun masuk selekor pertama tu. Aku cakap tiba-tiba, kenapa aku tegur kawan aku ni, memang dia tak cakap terus kau tahu. Semua kaku. Kenapa? Padahal tadi dah borak makin nak gila. Tiba-tiba sampai ke situ tak ada orang pun dah bersuara dalam kereta. Seorang pun tak bersuara. Aku panggil bini aku panggil kawan aku, 2 orang memang tak menjawab. Dalam kereta bro, aku panggil dia, seorang pun tak jawab. Aku pun la ilaha illallah. Aku pun baca aku tepuk kawan aku. Aku cakap cakap lah. Lepas tu last sekali baru cakap, Api jalan ni Pi. Aku cakap, kenapa kau diam? Entah, aku tak tahu nak cakap apa dia kak. Lepas tu sampai selekor yang kedua tu memang tempat banyak orang accident mati. Confirm tak ada yang hidup, confirm mati. Mati pun memang tragis lah bagi. Pecah kepala, terburai perut. Dah sampai dekat selekor kedua tu ada satu busut. Lepas tu tiba-tiba kereta kita orang ni jadi berat. Macam ada seolah ada benda tarik. Ada benda tarik belakang. Aku pun dengan gelabah ni, dengan kawan aku, bini aku semua baca. Dia tak apa hal, kereta berat lah. Kau tekanlah minyak.
Aku rasa ada benda ni, dia cakap. Kok kita baca lah. Aku tak boleh nak bercakap. Dalam kereta tu semua orang tak boleh nak bercakap time tu. Seolah kereta kena pegang. Dah tekan habis full lah pedal tu minyak. Kena seolah orang tarik. Ada benda tarik. Kita orang tekan baca ayat kursi. Kereta jalan perlahan-lahan. Tiba-tiba ada jalan, ada bonggol. Padahal jalan raya tu memang tak ada bonggol pun. Selama orang bertahun-tahun jalan kat situ memang tak ada bonggol bro, jalan tu aku cakap. Tiba-tiba ada bonggol. Ada bonggol aku rasa dekat 20 bonggol ada aku lalu. Kedeguh jalan. Aku tak apa hal pula ni kan. Sambil jalan tu dengan perlahan tu, tiba-tiba dekat atas bumbung kereta aku ni ada benda jatuh. Memang kuat gila bunyi. Pam gitu. Bunyi kuat gila lah. Aku cakap apa hal pula ni. Apa lagi nak ganggu ni. Ya Allah aku cakap. Dalam kereta tu memang kita orang tak bercakap pun. Kita orang baca je. Memang kereta tu memang berat sangat. Lalu dekat 30 bonggol. Aku ucap apa hal ni, banyak sangat bonggol ni. Lepas tu lama, lepas sempang dekat Seleko tu, kereta aku macam kena ada orang datang serbu ke tu. Seolah-olah ada orang datang ramai. Macam orang datang nak autograph kau lah, ramai. Padahal kereta aku ni bergerak ni dengan slow, tapi ada orang datang ramai-ramai nak autograph. Seolah mereka datang ramai-ramai, kau tahu. Tutup kereta aku ni. Depan belakang ikan tutup. Tapi memang rasa lah, orang kata aura tu panas. Memang kita orang rasa aura tu kuat sangat, panas. Tengkuk aku jadi panas. Aku tengok kawan aku semua dia panas tapi. Kita buka tingkap, otak kau nak buka tingkap kan. Lepas tu baca je lah, kita tawakal lah Fani. Lepas ada jalan lagi, nak jumpa sempang jalan, penghujung jalan tu memang jalan 10 kilo lah, macam tu, 10 kilo. 10 kilo aku pun jalan. Kereta radio aku bunyi lagi lah. Bro, please. Bunyi benda yang sama. Bunyi so ni tu. Bunyi mengilah lagi. Aku cakap apa hal ni? Aduh, tadi dah kena, dia kena lagi. Apa hal ni? Ya Allah. Tapi waktu tu kereta aku memang gerak dalam 60 kilo. 60 kilo je. Tekan habis lah 60 kilo. Aku cakap kau nak jumpa sempang lambat lagi je. Lambat lagi 10 kilo je. Gila kau ni dah macam mana ni? Tekan minyak habis pun 60 je, macam mana? Tapi enjin kereta aku memang mengawang kuat. Kan? Jalan, kita orang jalan slow, baca. Memang kita orang tak bercakap. Dalam kereta memang senyap. Sampai ke sudah senyap. Sampai lagi aku baca. Tapi benda tu stay. Orang kata datang serbu lagi kereta aku. Stay lagi serbu. Serbu lagi macam orang ramai datang. Aku cakap apa benda ni. Ramai betul makhluk ni datang ni. Lepas tu sampai lagi, aku nak sampai dekat sempang tu. Baru aku boleh bercakap dengan kawan aku. Bini aku, kawan aku ni. Baru aku boleh bercakap. Sepanjang aku daripada nak masuk sempang tu ke Seleko pertama, Seleko kedua tu memang kita orang tak bercakap. Seolah macam dia kunci. Macam benda tu kunci, tak bagi bercakap. Sampai penghujung jalan nak sempang yang 10 km tu, nak sampai tu aku tak masuk sempang kiri kanan pun, aku U-turn balik. Aku ikut jalan balik tu, aku ikut jalan yang sama. Okey, aku pun U-turn. Aku cakap, kau nak ikut jalan ni ke? Aku cakap ke kawan aku, nak ikut jalan ni. Jalan je lebih, kita tak ada jalan dah. Kalau nak ke sana, jalan nak pergi tempat lain, nak pergi sana tempat lain ni. U-turn balik lah, dia cakap. Aku pun U-turn. Aku tak wakil lah, aku cakap kau baca je lah. So bila nak balik tu, U-turn. Nak U-turn, aku dah U-turn, aku jalan perlahan-lahan. Aku turn, janganlah ada menumpang lagi lah depan kereta aku ni. Jangan ada benda-benda tumpang lah, aku cakap kan. Ya, aku pun jalan. Kereta aku bunyi lagi sekali bro. Aduh. Benda yang sama, kau tahu? Suara tu benda yang sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, benda yang sama, tak pernah ubah suara tu. Stay yang sama. Aku cakap, aku radio tu memang aku off. Daripada masuk
sampai sekarang ni aku off radio. Aku tak pernah pun buka. Aku tu pun pandang kiri kanan, aku pandang kawan aku, apa hal ni? Aduh, dia nak kacau lagi je. Aku pun baca. Lalulah jalan yang sama, masuk yang selekoh tadi, selekoh yang kedua tu. Masuk jalan, saya jumpa jalan selekoh yang pertama, aku jalan lagi. So far alhamdulillah. Baca tak ada. Lepas tu memang kurang lah gangguan. Kereta aku pun jalan macam biasa. Kira jalan tu boleh dikatakan memang orang lalu lah. Confirm kena kacau. Macam lalu pukul 8 je malam. Atas pukul 8 orang takkan lalu lah. So ini jalan, maknanya jalan daripada Bandar Pekan nak ke Cini itulah. Bandar Pekan nak ke Cini tu, Cini tu sampai lagi sini. Jalan tu panggil Salong, Jalan Salong. Jalan Salong. I see. Jalan Salong. Kalau orang Cini cakap Jalan Salong mesti dia tahu. Sebab orang akan lalu pukul 8 je. Lebih pada pukul 8 orang tak akan lalu dah jalan tu. Malam tu pula kau dengan bini kau, dengan kawan-kawan kau cari penyakit. Lalu malam-malam. Tapi aku tu lah, aku tak expect pun nak pergi kat situ. Just kawan aku yang betul suggest saya, jom pergi jalan ni. Kita pergi jalan, ada satu jalan ni. Memang scary gila lah kalau kau lalu. So maknanya ni adalah macam apa, activity adventure malam tu lah, dengan wife, dengan member-member lah. Kita orang tak expect pun nak pergi. Kira jalan terus lah, lantak lah, nak jadi apa jadi lah. Tapi nasib baik kau 4 orang babe, kan? Kalau kau kena berdua je dengan bini kau, pening kepala. Sebab sebelum tu aku pernah pergi berdua dengan isteri aku. Aku tak pernah tahu jalan tu. Sebab aku hantar orang. Memang dia dah bagi hint dekat bini aku. Dia main kat tingkap. Dia macam dia nak bercakap dengan bini aku. Dekat tingkap bini aku tu, dia dah macam seolah dia nak bercakap bini aku. Dia macam dia datang rapat dekat cermin bini aku. Bini aku ni tak layan lah dia. Cuma baca-baca je lah. Tapi memang rasa panas lah. Dia beri hint aku waktu tu. Aku tak tahu jalan yang aku masuk tu Jalan Salong. So yang masa kejadian ni, masa tu tahun bila tu? Masa tu tahun 2020. Tahun lepas? Yes. Tahun lepas orang tengah PKP ni bro. Tapi PKP dia tak ni lagi lah. Tak perketat lagi lah. Kini habis PKP. Orang kata nak mengisi luang masa kan. Carilah jalan-jalan kosong. Tapi jalan tu memang cantik. Memang orang jarang lalu. Kalau kau lalu Hafiz, kau tengok jalan tu memang cantik. Seolah macam jalan tu ada orang jaga lah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi macam sampai sekarang benda yang jatuh atas kereta, yang macam tarik kereta kau tu, kau tak tahu apa benda Aku tak pandang belakang. Tapi seolah memang aku dapat rasa benda tu besar. Dan seolah dia tengah tarik belakang kereta aku. Tapi benda tu memang besar. Aku dapat rasa memang besar gila lah. Seram babe. Aku yang paling seram cerita ni, cerita bab yang radio kau terbuka, lepas tu ada dengar suara perempuan menjerit tu. Aduh. Aku ni siau. Aku pun siau ni. Kau tahu 3 kali bunyi suara yang sama. Aku dah tutup daripada awal aku pergi tu sampai ke sana tempat ni. Aku tutup dia dulu. Tiba-tiba terbuka lah. Tiba-tiba bunyi orang menjerit. Kau tahu aku jadi apa sesal lu tu? Apa sesal bunyi radio ni? Jam. Lepas menjerit tu dia mati sendiri. Tak. Ini yang membuatkan aku tak nak off radio kalau bawa kereta ni kan. Selalunya aku pun macam perangai macam kau juga. Bila aku bawa kereta seorang-seorang, aku off radio kan. Just nak diam, relax kan. Kayaknya aku suka nak pergi tu, aku suka berborak Aku tak nak ada gangguan. Betul. Kita pergi jalan-jalan dengan member-member, mesti kita nak borak kan. Takkan nak dengar radio. Kisah pertama kau pun dah boleh tahan. Kau punya introduction kisah pertama kau ni boleh tahan ni kan. Gila. Okey, macam ni aku nak pesan pada orang-orang yang pernah nak lalu ke jalan tu. Aku harap kau pilih jalan jauh lah. Ikutlah jalan jauhnya, ikutlah jalan shortcut ke apa. Kita tak tahu kan. Kalau kita lalu siang maybe okey lah. Kalau tengah-tengah malam kita nak lalu, aku rasa minta jauh lah. Takut kat situ memang dah terjadi banyak accident. Mati pun orang cakap. Memang hardcore lah mati dia. Terburai perut, pecah perut, hilang kepala.
Kan. Memang tak ada hidup. Accident kat situ memang tak ada hidup. Aku boleh cakap accident mati je. Memang confirm mati lah. Memang tak boleh hidup punya Mati. Oh. Ada gaung sebelah tu. Oh, ada gaung. Kayaknya bukan accident sebab jalan licin ke apa-apa ni, tapi sebab gangguan lah. So aku minta yang mana pengguna jalan raya tu pilihlah jalan yang aku kata yang okey bagi aku, yang tak ada apa-apa. Ikutlah jauh pun tak apalah, yang selamat. Betul, biar jauh tak apa kan. Betul. Daripada kau jumpa benda ni kan, tiba-tiba kau terkejut, lemah semangat. Orang Pahang mesti tahu jalan tu. Yelah, orang Pahang, orang Pekan mesti confirm tahu kan. So kepada sesiapa yang tengah tonton video ni sekarang, kalau korang orang Pahang, kalau korang orang Pekan, korang komen dekat bawah macam mana keadaan jalan tu sekarang. Itu dia. Ya, terima kasih Vi. So Vin, kau ada cerita lagi yang nak share? Okay, ada cerita yang kedua. Alright, let's go cerita yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni cerita bini aku kena rasuk Allahuakbar. dengan 3 ekor jin. 3 ekor 3 ekor masuk dalam badan isteri aku. Okay, waktu tu aku bekerja dekat Penang. Penang aku buat IT. Lepas tu aku pun kena transfer ke Perak. Bos aku cakap, Hanafi, you pergi Perak. Kata, kenapa? Kat sana ada side project, you tolong handle kat sana boleh? Aku pun yelah, terimalah. Okay, aku pun pergi. Sampai ke Perak tu aku pun sewa rumah. Rumah tu dekat area Meru. Mesti orang tahu Meru kan. Okay, aku pun sewa. Kena pada rumah aku tu ke tempat kerja tak jauh lah, dalam 5 minit macam tu lah lebih kurang. Okay, nak jadikan cerita, ada satu malam tu aku lepak lah dengan kawan lama aku, lama yang tak jumpa kan. Aku lepak lah. Aku bawa dengan isteri aku sekali. Aku lepak santai-santai, bora-bora, tanya khabar. Lepas tu kawan aku ni bawa lah buah duku. Bini aku cakap dengan aku, abang buah nak boleh? Boleh ambil lah. Tapi bini aku memang suka makan buah. Aku pun minta kawan aku, bawa sikit buah. Bini aku teringin nak makan. Ambil pi makan lah. Aku pun ambil untuk bini aku. Aku makan lah, tapi tak banyak lah. Bini aku makan memang satu plastik, bagi dia seorang habis. Aku pun makan, bora. Lepas tu member aku pun ajak, pergi kita lepak tempat lain lah. Lepas tu lepak kat mana? Kata, jom kita lepak kat Bulatan. Dekat Meru tu ada Bulatan, Taman Jaya. Kalau orang tahu lah, kalau kau pernah pergi ke pihak tempat tu, nama dia Bulatan Aman Jaya. Bulatan Aman Jaya. Okay, right. Okay, dekat situ memang banyak macam kedai, ada hotel dekat situ. So tempat orang lepak-lepak santai-santai. So, kita orang pun pergi lepak. Sambil lepak tu makan lagi buah. Makan buah duku tu lagi. Dalam pukul 2 pagi. Waktu macam tu lah. Lepak. Bini aku ni pun makan buah duku. Tiba-tiba dia buang buah duku tu dengan perasaan marah gitu. Dia buang lah dekat tepi-tepi rumput dekat Bulatan tu. Dengan perasaan marah dia buang. Lepas tu dalam pukul 3, pukul 4 macam tu, aku pun nak gerak balik. Lepas tu bini aku pun tegur, cakap dengan aku, cakap, bang, tiba-tiba tangan sakit. Aku cakap, kenapa, ada tersalah duduk ke tangan tadi ke apa ke? Dia cakap tak ada, tapi memang sakit. Aku pun tak fikir lah sangat kan. Aku dia takut dia salah ke duduk ke tangan dia tadi ke apa ke, kena gigit dengan semut ke apa. Aku tak betul lah. Aku fikir macam tu je lah. Okay, aku balik. Lepas tu dia cakap sakit lagi. Dia cakap, tak apa, esok kita pergi hospital lah, aku cakap kan. Lepas tu esoknya aku bangun pagi. Oh lama, aku tengok tangan bini aku macam ni lah, belon aku tu. Ui. Okay. Belon macam nak meletup. Aku tengok, semalam memang tak bengkak macam belon ni. Pagi esok aku tengok memang bengkak gila. Aku cakap,
Apa hal? Aku pun call member aku. Aku cakap, member aku tu nama dia Fahmi. Aku pun call Fahmi. Aku nak datang Muhang boleh? Aku cakap, boleh. Mari pergi. Dia cakap, aku pun pergi. Aku bawa bini aku sekali, aku pergi. Sampai dekat rumah kawan aku tu, aku cakap, Fahmi, kau tengok tangan bini aku bengkak tu. Aku cakap, kenapa lah? You ke Pi? Dia cakap, semalam kita makan buah, kita lepak kan. Tapi balik tu bini aku cakap tangan sakit. Aku tak tahu lah sebab apa. Aku fikir takut dia salah duduk tangan dia ke apa ke. Lepas tu mak kawan aku si Fahmi ni panggil mak dia lah. Mak dia datang. Dia cakap, Assalamualaikum makcik, saya nak tanya ni, kenapa tangan isteri saya Lepas tu mak kawan aku ni tanya, mana tangan tengok. Dia pun pegang. Dia pun cakap dengan aku, semalam ada lepak mana-mana tak? Aku ni cakap dengan mak kawan aku ni, ada lepak kat bulatan, makan-makan buah duku. Dia cakap, ada benda tak kena ni tangan isteri awak ni. Dia cakap, tak kena benda apa makcik? Dia cakap, ada benda ni, awak pergi berubat lah. Makcik cuma boleh tahu benda ni je, tak boleh nak tahu banyak-banyak. Dia tak boleh nak buat. Dia cakap, kena cari orang yang pandai buat. Aku tu yang macam, alamak, ni mesti ada kena gangguan ni. Kata, macam gini lah, yang makcik tahu benda ni tengah marah sangat ke isteri awak ni. Marah sangat. Marah sebab apa? Ada benda tak elok dia buat. Benda tu marah. I see. Aku pun oh ya ke? Aku pun dah terdetik dah hati aku, mesti buah malam dia buang. Tak apalah, aku cakap makcik tak apa, saya cari orang lah untuk berubat. Aku pun balik fikir, alamak nak berubat dengan siapa lah. Lepas tu sampailah malam pun kena ganggu. Memang kena ganggu gila-gila lah. Aku tak tidur sampai pagi je kat office, memang tak tidur lah. Semalam tu aku ada bela satu ikan puyuh. Ikan puyuh aku letak kat tepi pintu. Okey, aku pun letak tepi pintu. Jam waktu pukul 12, aku pun tutup lampu. Nak tidur lah ni. Lepas tu tiba-tiba bini aku pegang aku. Macam takut, macam menangis. Aku cakap, kenapa? Cakap, ada orang tepuk dia. Aku cakap, siapa tepuk? Dia cakap, nak tutup mata je ada orang tepuk apa? Alamak, aku cakap benda ni ganggu ke? Lepas tu aku pun buka ayat dekat handphone aku ni, ayat Ruqyah. Aku buka aku buka je, lagi kuat dia ganggu. Habis pintu pintu bilik aku tu, dia macam gegar. Dia gegar. Seolah benda tu duduk betul-betul kat luar pintu bilik aku. Kayaknya ikan tu memang berkocak laga. Ikan tu berkocak laga. Aku cakap, kenapa ni lagi kuat ikan tu berlaga, kocak sampai air daripada akuarium tu keluar. Aku cakap, apa hal ni? Aku buka lampu apa hal? Aku tengok ikan aku. Ikan aku memang aktif lah. Memang aktif, memang tak duduk diam lah. Kan? Aku cakap, kenapa ni? Aku cakap, aku pun azan baca. Aku tutup api. Aku ingat dia tak kacau lagi. Dia nampak geda sikit, okey. Lepas tu bini aku menangis lagi, takut. Dia cakap ada orang pegang peha dia. Aku cakap, kenapa? Alamak. Aku kata, tak apalah. Aku cakap bini aku, tidurlah sekejap, tak apalah. Pejamlah mata, buat tak tahu, baca je lah, aku cakap kan. Dia pun baca. Aku pun memang aku jaga isteri aku lah. Aku memang tak tidur sampai pukul 6 pagi kan. Okey, dia pun bangun pagi, dia pun cerita aku. Dia cakap, semalam dalam masa kita nak tidur tu, dia cakap dia mimpi nenek kebayan. Nenek kebayan tu datang dekat toilet. Okay. Betul-betul keluar pada toilet. Akhirnya toilet, dia nampak nenek tu keluar. Nenek tu bongkok, pegang tongkat, keluar daripada tu pintu toilet tu. Dia pandang ke bini aku, panggil. Dia lambai tangan. Dia nak bagi barang. Tapi bini aku tak ambil barang tu. Cepat-cepat bini aku sedar. Aku cakap, tak boleh jadi lah ni. Aku cakap, benda ni memang ganggu ni. Memang gila. Esok malam ni kalau tak pergi memang habis lah. Aku cakap kan.
Aku buka tengok ikan puyuh aku dah mati dah. Allahuakbar. Kau tahu ikan puyuh aku orang kata bela tu memang lama lah. Tapi aku tengok ikan aku kena cakar. Macam habis badan kena cakar. Macam seolah benda tu cakar ikan aku. Aku kata, gila Allah. Aku kata, mengapa ni aku rasa benda ni lah. Tu aku tak fikir panjang. Aku call member aku. Lepas tu ajak jumpa malam ni, aku pun pergi. Aku pergi jumpa member aku. Aku cakap, weh, macam mana nak buat Lepas tu member aku beri suggestion kita pergi tempat yang kita lepak malam tu. Kita cari kulit DAP. Ambil kulit tu, buang dalam tu sampah. Okey, aku pun pergi. Pergi, waktu tu jam dah pukul 1 lah. Pukul 1 macam tu aku pergi. Aku pergi dalam 5 orang waktu tu. Aku pergi sampai dekat Bulatan tu, tempat yang kita orang lepak tu. Cari lah dekat kawasan tu kulit tu. Aku pun pergi cari. Aku dengan bini aku tak jauh pun, cari sebelah-sebelah je. Lepas tu bini aku perasan kulit tu ada. Bini aku pergi nak ambil dah pada tangan pegang ni, nak buang atas sampah. Bini aku buka je, hilang. Terus bini aku rebah. Pegang kulit tu, buka tangan nak buang atas sampah tu, rebah bini aku. Kulit tu tiba-tiba hilang. Bini aku jatuh rebah. Aku cakap, alamak. Aku pun panggil kawan aku, angkat bini aku letak tepi. Bini aku dah start lah. Bukan dia lah tu, memang benda tu dah masuk lah. Benda tu memang dah masuk lah. Ambil air mineral botol kecil tu, baca sehingga atas kepala dia. Dia buat suara dia macam menangis, tapi tak menangis pun, dia macam menganjing-anjing lah. Dia macam itu. Lepas tu dia macam marah. Sekejap kan dia suka. Lepas tu kita orang dah macam buntu lah, tak tahu nak macam mana. Baca tapi stay benda tu. Lagi kuat dia nak melawan. Kita orang tak tahu lagi macam mana. Lepas tu tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni lah. Dia memang cacat. Aku cakap Hafiz, dia cacat. Jalan kaki dia tu bengkok, dua-dua bengkok. Okay. Nama dia Mustaqim. Okay. Dia datang kat kita orang ni. Dia cakap Assalamualaikum. Dia cakap semua. Dia kata, abang, saya nak minta izin, saya nak berubat. Isteri abang boleh? Dia kata boleh, tak apa, ambil lah, boleh lah berubat, silakan, aku cakap kan. Lepas tu dia cakap, kau orang kat sini tolong jangan rakam apa-apa lah, dia cakap. Dia kata, aku tak nak ya, viral ke apa ke, aku tak nak lah. Dia cakap. Lepas tu aku okey bang, kita orang cakap dengan dia, okey. Lepas tu dia pun start lah, okey saya nak berubat ni, dia cakap. Dia kata okey start lah. Lepas tu dia pun start. Sebelum berubat tu dia baca, dia tepuk tanah ni. Dia tutup hijab semua. Orang yang ada kat situ lepak memang tak nampak kita orang ni. Dia tutup hijab, tak bagi orang nampak. Jadi kita orang panggil orang lepak-lepak kat situ, memang orang tu tak nampak. Dia tak jerit pun, dia tak dengar. I see. Okay. Alright. Dia berubat, dia baca. Dia pergi kat isteri aku ni. Dia pegang kepala. Benda tu macam menangis, tapi dia tak menangis, dia menganjing lah. Kayaknya dia menganjing. Dia pegang, dia baca. Dia tanya, kau datang pada mana? Dia cakap. Dia kata, kenapa kau nak tahu? Aku tak, bini aku tu rasa macam ni bukan bini aku ni. Benda tu dah masuk dalam badan bini aku. Dia kata, kau buat apa nak tahu? Dia cakap, kenapa kau nak tolong dia? Benda tu cakap, kenapa kau nak tolong dia? Dia dah buat jahat dengan aku, dia cakap. Dia kata, kau buat apa dengan dia? Dia buat jahat apa dengan kau? Dia buang kulit duku terkena tempat aku. Aku marah, dia cakap. Aku takkan keluar, dia cakap. Lepas tu yang si Mustaqim yang berubat ni pun cakap, betul kau tak nak keluar? Dia cakap. Tak apa. Dan si Mustaqim peganglah perut isteri aku ni. Pegang perut isteri aku, tarik sampai kepala. Dia cakap, mana suami dia? Kau pegang kepala isteri kau ni. Dia kata, benda ni nak keluar ni. Dia cakap, berat sangat ni. Dia cakap. Yang seorang tu ambil botol kosong standby. Dia pun bacu, tarik. Aku pegang kepala isteri aku waktu tu.
Ya Allah, rasa macam lori trailer 3 biji. Berat dia tu. Berat dia atas perut aku ni. Oh. Aku cakap, ya Allah, beratnya, besar ke benda ni, ya Allah. Aku cakap dalam hati aku, beratnya. Dia kata dia kata kat aku, kau pegang kepala dia kuat-kuat. Aku pun pegang kepala isteri aku ni. Dia pun tarik, Allahu Akbar, dia masuk dalam botol. Lepas tu lepas letak dalam botol kunci, dia cakap panas lah. Dia cakap si Mustaqim yang berubat ni, bini isteri aku ni, cakap panas. Dia cakap bagi aku duduk sekejap. Dia cakap aku penat. Dia cakap yelah, tenaga batin bukannya macam tenaga kita kata lumba lari. Yelah, kita penat kat situ je. Ni tenaga dalaman dia cakap penat dia lain macam. Dia cakap dia pun berehat. Aku pun duduk kat isteri aku, dia berehat sekejap. Aku pun tengok isteri aku baca lagi isteri aku. Aku baca, pegang kepala. Benda tu ada lagi lah. Ada lagi lah. Dia menganjing lagi lah. Aduh, wey. Dia menganjing lagi lah. Dia cakap main jauh-jauh lah. Dia cakap main jauh-jauh, tapi suara memang garau. Main jauh-jauh, dia cakap itu. Lepas tu aku tanya Mustaqim, ada lagi Mustaqim? Aku tahu dia ada lagi 2 ekor dalam tu. Oi, lagi 2 ekor Dia ada 2 ekor lagi. 1 ekor aku dah, dia cakap 1 ekor aku dah letak dalam penjara lah. 2 ekor lagi. Tak apa lah. Lepas tu Mustaqim ni pergi, yang perubat ni pun pergi tempat isteri aku. Dia pun baca, dia terkebut lagi. Benda tu pun cakap, kau kenapa nak tolong dia sangat? Aku nak hancurkan cucu Nabi Adam. Dia cakap aku nak hancurkan semua. Dia cakap betul, kenapa kau nak hancur? Dia cakap sebab dia jahat. Dia kata okey, macam ni, aku sebagai ni, aku wakil untuk mohon maaf. Apa yang dia buat kat kau, aku minta maaf. Aku wakil daripada dia ni. Kau maaf kata? Dia cakap aku tak maaf. Betul, dia gelak. Aku tak maaf, aku takkan maaf. Dia cakap last sekali si Mustaqim ni pegang perut bini aku, baca, tekan lagi, tarik sampai kepala. Dia cakap pegang kepala kuat-kuat, benda besar nak keluar. Dia cakap ni si bapak dia ni, aku rasa ni. Pegang kepala, yang tu standby botol. Botol tarik lagi, tarik sampai hujung kepala. Aku memang rasa memang tak larat. Aku rasa perut aku macam nak patah. Dia tak alam, memang perut aku rasa nak patah. Dia cakap pegang kuat-kuat, jangan sampai terlucut. Aku pegang kuat-kuat, Mustaqim ditarik. Lepas tu botol tu macam mana? Botol tu seolah benda tu masuk dalam botol tu kemek tu. Memang benda tu masuk padat dalam botol tu. Memang kemek botol tu. Ya Allah, besar betul ni. Kunci betul letak tepi. 2 botol dah ada kat situ. Dia cakap aku cakap ada satu lagi dekat tangan dia ni, Mustaqim. Cuba tengok tangan dia. Masak. Dia kata sekejap. Dia pun pegang tangan bini aku ni. Dia tarik, dia baca, dia tarik, baca. Dia genggam pada tangan dia ni. Tu dia buang. Dia tarik lagi, dia buang, dia tarik, dia buang. Dia tu tunggu dulu dalam 10 minit. Tunggu dulu 10 minit, kau tengok bini kau. Aku tunggu 10 minit. Betul, aku tunggu 10 minit. Memang sekelip mata tangan bini aku tu tak bengkak. Oh, dah surut dah dia punya bengkak tu. Memang tak bengkak. Masa sebelum tu memang macam belon. Lepas tu memang tak bengkak. 10 minit tu tak bengkak, macam clear. Tangan dia okey. Aku pun tanyalah ke Mustaqim sebab apa. Dia cakap jin ni, yang 3 ekor ni, dia marah sebab kau dah buang kulit buah tu tempat dia. Terkena dia marah. So yang 3 ekor ni tak puas hati lah. Dia 3 ekor ni dia satu family. And mak, ayah, anak. So yang terkena ni kepala anak dia. Lepas tu yang gigit tangan tu mak dia. Gigit tangan isteri kau tu mak dia punya. Mak dia gigit, sebab tu bengkak. I see. Oh, okey. Dia cakap macam ni lah, aku boleh pagar badan isteri kau ni sementara waktu. Dia cakap tak boleh selamanya kau kena berubat. Selepas tu kau kena cari tempat lain berubat. Aku cuma boleh pagar sementara waktu, bukannya untuk selamanya, tak boleh. Dia cakap benda tu ada, tapi dia just tak boleh nak masuk, tapi dia akan memati kau pada jauh.
Pun okey. Dia kata janganlah, dia kata nak makan tu jangan buang mata-mata lah. Dia cakap. Ya tu. Itu pengajaran dia lah. Dia kata jangan, kita hidup bukannya kita seorang, kita berkongsi dengan makhluk lain, dia cakap. Jangan ikut suka je. Kita nak buang, cuba kita pergi rumah orang, kita buang sampah ke rumah orang, marah. Yalah. Macam tu aja. So sekarang keadaan wife kau sekarang macam mana? Lepas dia dah kena benda tu, dan aku assume sekarang kau punya wife pun dah berubat dan sebagainya. So ada benda-benda yang pelik dan sebagainya. Tapi masa aku berubat tu okey lah, tapi ada lah gangguan yang masa aku balik kampung pekan tu. Ini aku ada jumpa lagi, mimpi lagi nenek tu ada, nenek kebayan tu ada. Kayaknya ajak dia main lah. I see. So lepas tu aku pun pergi berubat lah, jumpa orang kat sana berubat. So far alhamdulillah. Tapi yang kata benda tu memang tak puas hati lah. Tak puas hati apa semata-mata disebabkan oleh kulit duku yang dibuang. Kulit duku yang dibuang tu, kulit duku dan dia makan tu memang benda dia punya, tempat di rumah dia punya, tempat kulit duku tu. Kini kulit duku tu ada buah, dia tangkai, dia bukannya satu-satu, dia bertangkai buah tu. So kayaknya bini aku makan benda tu sekali. Tempat isi-isi rumah dia sekali makan. Memang tak jadi apa lah. Itulah dia. Tapi itulah aku harap kau punya keadaan wife kau pun semakin pulih, semakin okey kan. Hopefully tak ada lagi lah gangguan-gangguan yang lebih teruk selepas ni. Tapi aku pergi mana-mana aku bawa je. Nak pergi tempat mana-mana ke jalan mana-mana aku bawa je. Dia nak ikut aku bawa je lah. Yelah. Jadi apa-apa tak je lah. Betul. So far memang korang memang berdua je lah kan. Aku berdua, pergi mana-mana aku berdua je. Alhamdulillah. Bagus, bawa bini jalan-jalan bagus. Dapat pahala tu. Ya. Betul. Suasana malam kita bukannya kalau siang kita tengok dekat siang kita dah puas tengok, kita nak jalan juga malam-malam tempat-tempat yang kata sunyi, tengok pemandangan macam tenangnya kat sini kan. Betul. Waktu malam sebenarnya tenang sebenarnya kalau kita pergi tempat sunyi ni. Waktu malam memang tenang gila. Betul. Tenang memang tenang, tapi antara kau berani dengan tak berani, itu je cerita dia. Tapi tu aku pesan mana-mana kan. Daripada orang luar kat sana tu kan. Nak makan ke, nak buat apa sekalipun jagalah batas. Kita tak boleh nak cakap kita punya, kita nak cakap besar ke, kita nak buat ikut suka ke, sebab kita ni kongsi dengan makhluk lain. Kan? Bukan kita punya, orang lain pun punya juga, makhluk lain pun punya juga. Betul. So aku harap yang orang luar kat sana, pendengar-pendengar yang sekarang ni ada, janganlah kita buat sesuka hati. Alam ni kita berkongsi bersama, Allah jadikan. Nak macam mana? Itulah dia. Alright Hanafi, thank you so much Hanafi sebab kongsi cerita yang pertama, jalan-jalan dengan kawan-kawan, pergi ke jalan yang agak sunyi selepas pukul 8-9 malam, diganggu. Dan cerita yang kedua, isteri kau kena rasuk dengan 3 ekor. Alright, terima kasih. Thank you so much for the sharing. And also aku rasa guys, cerita-cerita yang Hanafi ceritakan kat kita ni ada pengajaran dia guys. Pengajaran dia yang boleh aku ambil daripada sini adalah, bila kita masuk tempat orang, tak kisahlah tempat siapa pun, kita kena respect tempat orang tu. Kita kena jaga adab, kena jaga tingkah laku, kena jaga mulut, pertuturan dan sebagainya, supaya orang kata hidup kita lebih aman lah. Orang kata, boleh tak kita cakap macam tu, hidup lebih aman lah kan? Okay, terima kasih sekali lagi Hafiz The Segment kerana sudi interview. Tak ada hal. Okay, so guys, kalau korang suka cerita pada Hanafi and korang nak lagi Hanafi share lagi, Hanafi, Ping, kau ada beberapa cerita lagi tak yang mungkin kau akan share in the future? Mana nak tahu? Ada lagi cerita, banyak lagi cerita yang memang seram gila aku cakap. Cerita yang seram gila. So orang kata save the best for the last lah, orang kata macam tu lah. Yang aku kata yang belakang-belakang yang cerita aku nak cerita ni memang seram. Memang orang tak boleh nak fikir di akal lah. Lebih kurang macam tu aku akan cerita. Basically cerita tu akan jadi cerita di luar kotak fikiran manusia lah, orang kata ni.
Macam tu. Kau kata fikir, aku terfikir sampai bila-bila. Kan, kau jangan bagi aku pening kepala Pi. Kan, aku ni pun dah cukup pening dah ni. Okay guys, kepada sesiapa yang ingin share cerita seram korang dekat The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. And guys, aku nak inform pada korang, kita ada platform baru untuk kumpulkan semua subscriber, iaitu The Segment Discord. Aku akan sharekan link dekat description macam mana korang boleh join The Segment Discord. Okay, The Segment Discord ni actually satu platform yang aku akan kumpulkan, kalau seboleh-boleh aku nak kumpulkan semua subscriber The Segment untuk kita have a real time chatting session dekat situ. Korang boleh tukar-tukar pandangan, korang nak borak-borak dengan siapa-siapa subscriber The Segment pun boleh, tak ada masalah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, and kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Alright, Assalamualaikum.